Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, seperti biasa hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu ni biasa orang lepak-lepak. Ada yang dah pergi seminar pagi-pagi kan. Seminar pukul 9. Banyak seminar akan berlangsung pada pukul 9 hari ini. Ramai yang dah pergi. Yang selalu nak menuntut ilmu ni, dia akan pergi 9 pagi. Ada yang akan pergi masjid, sebab masjid-masjid juga akan ada banyak kuliah-kuliah. Ada banyak program-program yang berlangsung setiap Sabtu. Tapi semenjak COVID ni semua tu berubah. Dia menjadi satu benda yang kita masih melakukan benda tu, tapi daripada rumah. Daripada rumah kita duduk, kita mula mendengar. Kadang-kadang ada orang ada 3 benda tau. Dia ada phone dia dengar satu, laptop dia dengar satu, desktop dia dengar satu. Dia ada 3 benda yang dia samaitan, apa ni kata orang tu, Allahu Akbar, dia boleh macam multitasking tau. 3 benda dia sekali multitasking. Dia boleh tengok benda ni, dia boleh tengok benda ni, dia boleh tengok benda tu. So tu yang berlaku pada sekarang ni dengan zaman teknologi. Jadi tak risau lagi lah aku hari Sabtu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Senang je, masuk je dekat Facebook ataupun mana-mana, awak dah dapat banyak benda yang kita boleh actually buat. Tu yang nampaknya the best sekali yang saya nampak lah dalam apa ni, dalam kita mengisi masa sekarang ni. Dia tak jadi macam dulu lah. Sekarang dah better. Sekarang banyak benda yang kita boleh lakukan. Dan jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang anda juga kata orang tu dia datang nak, apa kata aku, dia ni datang nak alright, sebab dia datang nak dengar babu pada hari ni, insyaAllah. Saya sebab saya tengah set up tadi kita upgrade ataupun update software dekat my iPhone ni. Jadi dia tengah tanya beberapa benda, jadi sambil berbual dengan anda saya sedang menjawabnya, tapi dah habis alhamdulillah. Sebab kita nak get started dengan kita punya live jadi saya nak pastikan saya tak terlepas mesej-mesej anda, saya tak terlepas. Alright, kita nak tengok. Dan Zan Kedah, Assalamualaikum ataupun selamat pagi. Dia cakap Zan Skedar daripada Kedah ni, mestilah kan, kata Zan Skedar mestilah daripada Kedah.
Alright, dan kita ada Nur Hajah Hamid. Assalamualaikum. Pagi dia cakap. Alright, dan juga kita ada Azam Jamaluddin daripada Keluang. aku dah tahu dah daripada Keluang. Alright, jadi kita sambil-sambil tu kita juga ada Coach Aziz, jom kurus. Alright, juga ada kat sini, dia nak kurus. Siapa nak kurus bolehlah pergi jumpa Coach Aziz ni supaya dia boleh jadikan anda kurus. Tapi saya gemuk kan. Saya ni gemukkan duit anda. Kalau duit yang kurus tu jumpa Abang Abu supaya kita boleh kembangkan, gandakan dia. Itu kerja saya. Dia lain sikit daripada Coach Aziz. Alright. Dan hari ni hari yang cerah seperti biasa, dan di luar sana nampaknya saya nampak burung-burung berkicauan. Ada 2 burung terbang ke sana. Lepas tu saya nampak orang tengah berjoging dekat situ. Ramai yang tengah berjoging, berjalan, berexercise di luar, betul-betul kat luar saya ni. Alright, diorang ni berjoging, berjalan. Dia sebab dia ada danau kat situ. Sangat best danau ni kan. Jadi mereka berjalan-jalan sambil melihat keindahan. Dan juga ada satu blok baru tengah naik kat situ, saya nampak. Dan keadaan sangat tenang lah di Kuala Lumpur ni, walaupun dalam zon, kata orang tu, zon yang mencabar sikit, tapi saya rasa insyaAllah lah dengan kerjasama, dengan sama-sama lah kita jaga kita mengamalkan SOP. Kita jangan keluar kalau tak ada berita, tak ada cerita, tak ada benda nak buat. Jangan keluar, duduk kat rumah, buat banyak aktiviti, belajar. Banyak ambil masa ni untuk belajar benda-benda yang banyak kita mungkin tertinggal sebelum ni. Jadi itu kita boleh lakukan supaya kita ni dapat bersama-sama mengengkang penularan wabak COVID-19 ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ni. Saya nak bagi tepukan kepada anda. Alright. Dan kita juga ada kat sini siapa ni? Kita ada kita ada N, selamat pagi, yang handsome dan manis dia cakap. Terima kasih kepada N yang juga ada kat sini. Ahmad Azam juga ada kat sini. Dan apa kata, seperti biasa, kalau anda semua nak memulakan hari ini dengan istighfar. Sebab istighfar ni sangat penting untuk kita menjadikan diri kita ni macam sabar sikit. Kadang-kadang kita marah, kita disebabkan macam-macam sebab kan. Kadang-kadang sebab tu menyebabkan kita marah, kita melenting, kita whatever. Tapi kita ambil masa untuk fikirkan balik dan kita mula beristighfar. Mudah-mudahan istighfar kita ni akan melembutkan balik hati kita, urat-urat kita, supaya dalam keadaan marah, saya diberitahu sakit jantung tu bukannya datang daripada pemakanan, diet dan sebagainya, tapi keadaan stres kita yang boleh menyebabkan urat-urat tu dia mengecut dan mengecut dan mengecut. Sebab tu bila kita marah, kita cepat-cepat beristighfar supaya kita berselawat ataupun kita berzikir. Mudah-mudahan dengan benda tu dia akan menjadikan diri kita lebih baik dan lebih sempurna. Alright? Jadi saya nak kita juga mulakan dengan istighfar. Tapi istighfar kita ni ada special sikit, sebab sambil kita beristighfar, kita mula share link ni, share Facebook saya, mulakan watch party. Tekan je watch party dan awak boleh actually share benda ni pada ramai orang. Tekan watch party sekarang. Saya nak anda tekan watch party. Sambil tekan watch party tu dan sambil tekan share, awak boleh cakap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Ada lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alright.
So bila kita nak beristighfar, kita mula dengan zikir pula. Zikir, kita berselawat tu penting. Like kita teruskan selawat dan juga berzikir. Kita boleh bermula dengan ataupun ucapan kita boleh bertasbih juga kat sini, bertahmid. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambil apa? Sambil tekan love. Sambil tekan love supaya abang Abu dapat love yang banyak pada hari ini. Kita selalu target 1000 love. Dan biasanya bila adik-beradik abang Abu ada, dia akan meletup lah. Jadi saya nak juga anda tekan share juga. Biar kita, sebelum saya memulakan saya punya untuk sesi yang akan kita mulakan selepas 1000 love tu, iaitu fitness kewangan, yang saya akan bincangkan otot yang ke-6 pada hari ini, iaitu otot keteguhan kewangan. Macam mana kita nak meneguhkan kewangan kita. Dia ada 10 akar-akar dia, tapi saya akan ceritakan 3 supaya awak boleh membetulkan dengan satu kaedah yang best. Alright. Dan kita juga ada Rosita binti Sata. Assalamualaikum AA dan kawan-kawan semua. Selamat belajar ilmu dengan AA, insyaAllah. Alright. Dan saya setiap hari jam 9 hingga 10, insyaAllah saya akan berkongsi dengan anda ilmu wang dunia akhirat, di mana kita akan cerita juga pasal dunia ni, macam mana kita nak capai duit ke apa pun lah. Alright. Dan juga kita nak samakan benda tu. Mudah-mudahan kita dapat segala benda yang kita buat ni, kita dapat ganjarannya bukan saja di dunia, malahan kita juga dapat ganjaran di akhirat. Itu motif utama kita punya perbincangan. Dan saya juga bagi peluang untuk anda bertanya, bersoal jawab dengan Abang Abu. Tanya semua benda yang awak nak tanya pasal kewangan ke apa, dipersilakan. Dan juga kita ada Syahrin Shah daripada Singapura, saya rasa ni. Gaya Ahmad, Syahrin Shah, Ayu Asi, Ina Zul, Turipa Kasih, Ida Salsa, right? Nora Zura Yaakob dan Nur Hafiza. Kita ada Zubaida Abdullah juga ada kat sini. AB Razak Rahmat dan Amira Il Tarmizi juga ada kat sini. Kita nak bagi tepukan kepada anda semua. Dan sekarang hari ni, sebelum macam biasalah kan, setiap hari saya akan tanya satu soalan yang santai-santai sebelum kita dapat bermesra lebih baik lagi. 2 benda tau. Dan masa ni, dalam setengah jam yang pertama ni, dia lebih kepada awak ada soalan, awak boleh tanya Abang Abu soalan, apa pun soalan yang kita nak bincangkan. Dan juga saya akan tanya satu soalan untuk sebagai satu break, apa kata orang tu, break the ice punya session. Hari ni soalannya, apakah minyak wangi yang awak paling suka? Minyak wangi apa yang awak paling suka, yang awak memang macam buat benda tu, pakai? Apa minyak wangi awak memang suka dan awak pakai? Macam awak sukalah minyak wangi ni dah pernah pakai, ataupun tengah pakai, ataupun bercita-cita nak pakai. Pada saya, minyak wangi yang saya suka adalah Aramis. Saya suka minyak wangi Aramis ni sebab dah lama lah, sejak dia memang satu klasik lah. Kalau ada satu minyak wangi yang klasik, saya rasa Aramis. So saya mula pakai Aramis ni sejak umur saya rasa selepas sekolah lah, lepas sekolah menengah, masa saya berada di Singapura, saya mula start pakai Aramis ni. Ingat dalam masa umur 22, 23, 24 macam tu, saya dah mula pakai Aramis. Saya suka Aramis. Awak pula sekarang saya nak tanya, apakah minyak wangi kegemaran anda, ataupun minyak wangi yang memang sukalah? Cuba share dekat sini. Saya nak awak komen apa minyak wangi awak suka. Sambil tu kita nak tekan love banyak-banyak supaya kita dapat 1000 agar saya dapat continue pada hari ini otot yang ke-6 yang kita akan bincangkan. Alright, kita juga ada Puan Mia. Assalamualaikum. Saya anak MH73. Alright, Puan Mia. Cakap saya anak okey, hu dia juga. Allahu Akbar. Alright, Muhammad Ilyas Yahya dan Puan Mia ya juga sedang menonton. Jadi saya nak awak jawab soalan Abang Abu yang pertama sebelum kita nak mulakan perbincangan kita hari ini. Alright. Apakah minyak wangi yang awak suka? Yang paling awak suka lah, paling awak minat. Minyak wangi apa? Ada minyak wangi yang branded boleh, tak branded boleh. Kalau macam dulu ada yang impulse kan, spray-spray. Like saya nak you buat benda ni, please. Right, apakah minyak wangi? Woman of the Earth. Dia Woman of the Earth and Kasturi. Nur Hajar dia Woman of the Earth. Alright, nampak kita dapat tahu juga apa cita rasa orang ni dengan minyak wangi ni. Saya Aramis. Abang Abu, saya suka Aramis. Saya suka Aramis. I'm not wearing any perfume. Okay, alright. Okay.
fine, you know, ataupun atta ke apa pun boleh lah. Apa saja as long dia wangian. Dia tak semestinya minyak wangi, dia can be wangian juga kan, macam atta, macam apa. Boleh cerita. Hugo Boss deep red. Hugo Boss deep red. Dulu sebab abang Abu ada dulu masa saya ada kedai gift saya dekat Singapore, saya memang ada jual miniatures. Minyak wangi punya miniature. So memang saya adalah botol besar tapi dia miniatures. Miniature punya minyak wangi ya. Sebab kawan saya tu memang ada kedai minyak wangi dekat Singapore, dekat kalau pergi dekat mana tu ya Allah, dia sebelah dengan Peninsula Plaza, dia ada kat situ. Alright, abang mamu-mamu ni MH73 ni minyak atta dia. Oh Lord, minyak atta. Alright, minyak atta. Okay, come on, saya ada ramai kat sini. Cubalah jawab, aku nak tengok je. Saya Aramis. Ni ada Hugo Boss Deep, ada Woman of Earth Kasturi. Rizwan Razali, apa awak minyak wangi yang paling suka? Cuba awak jawab kat sini. Kita sedang bukan buat survey saja, komen tengok. Banyak Abang Abu sebab N jual perfume. N suka bau Romantica soft and sweet. Alright, okay. Dia suka bau Romantica soft and sweet. Itu N Amin juga ada kat sini. Alright, apa lagi yang awak suka pakai? Come on. Alright, apa yang awak suka pakai? Apa minyak wangi awak suka pakai? Come on. Apa minyak wangi yang awak suka pakai? Lagi, come on. Sambil tu tekan love banyak-banyak. Jangan tinggalkan love sebab kita nak start benda ni. Kalau dah dapat 1000 love baru kita start benda ni. Jadi saya tak nak awak tak tekan. Lepas tu tekan share. Dan bagi member-member, ajak member datang sebab memang best sangat. Alright, saya nak mungkin okay, kita boleh bagi macam voucher tau untuk awak beli minyak wangi. Saya tahulah sikit-sikit perfume dulu kerja Sasa. Saya suka Mercedes. Oh alright. Okay, ada nama minyak wangi Mercedes. Mont Blanc. Oh, Mont Blanc legend. Wallahu Akbar. Saya suka pen Mont Blanc. Saya ada satu pen Mont Blanc. Actually saya dah ada dekat 7 pen Mont Blanc. Tapi saya ada yang emas. Semua tu bini aku belikan dan semua hilang, babe. Aduh, aku punya sakit hati kan. Sebab tu dah tak pakai sangat Mont Blanc. Ada satu je. Tu pun dekat rumah kat Singapore ada satu. Sebab lain-lain semua dah hilang. Jadi saya dah tak nak pakai lagi Mont Blanc pen. Mungkin kena tukar kot pakai Mont Blanc apa ni, spray ataupun perfume. Alright, teruskan bersama dengan Abang Bu dalam ilmu wang dunia akhirat. Dan kini sambil-sambil awak jawab tu, awak boleh tanya saya soalan. Kalau anda ada soalan kewangan yang nak jawapan daripada Abang Bu, nak pendapat daripada Abang Bu, tak kisahlah apa pun awak nak bincangkan, boleh. Alright, awak nak tanya pasal scam boleh, awak nak tanya pasal pelaburan boleh, nak tanya pasal simpanan boleh, nak tanya pasal retirement boleh, apa nak tanya pasal insurans boleh. Tapi saya tak jual insurans, tapi awak boleh tanya semua benda-benda pasal kewangan. Sebab hari ini kita akan, setiap pagi saya memang cerita pasal ilmu wang dunia akhirat, insyaAllah. Waalaikumsalam. Tuan dia cakap Rumah Herba. Panggil Abang Abu je, tak payah nak tuan-tuan dengan Abang Abu ni. Alright. Assalamualaikum. Rumah Herba Ulfah. Siti Nun Alison juga dekat sini. Abdullah Lot. Hero Binita Norima juga dekat sini. Alright. Apa kata share, dan sambil share tu tekan love supaya dapat 1000 love. Kita akan terus masuk ke otot ke-6 pada hari ini. Alright, otot ke-6 yang akan saya bincangkan mengenai keteguhan kewangan. Kita ada tiga benda yang saya akan kasih dan kita akan bincangkan supaya awak boleh buat benda tu, right? So itu yang akan berlaku sebentar lagi selepas saya dapat 1000 love. 570 love sekarang sudah pun berada. Terus tekan lagi. Kita ada lebih kurang 20,000 penonton yang sedang dapat manfaat daripada apa yang Abang Abu kongsikan ni. Alright, kita ada 20,000. Alamak, dah tu 1000 dah pergi makan sekejap, dia datang balik kejap lagi. Alright, sambil tu kita tunggu apa soalan yang ada nak tanya Abang Abu. Apakah soalan yang mungkin awak ada untuk Abang Abu? Alright, selamat datang Siti Fatimah juga ada kat sini. Saya nak bagi tepukan kepada mereka yang sudah pun datang. Kita bagi tepukan untuk dia orang. Satu tepukan.
Kuat sikit boleh tak? Aku kan bayar korang gaji kan. Cuba kuat sikit tepuk tu. Nampak dia semangat sikit. Bila dia dengar dapat gaji dia semangat sikit. Allahu Akbar. Alright, kita juga nak bagi semua DJ Hon bagi yang komen. Bagi awak komen apa soalan hari ini, iaitu apakah minyak wangi yang awak paling suka. Itu soalan pada hari ini. Dan juga bagi yang nak tanya soalan mengenai kewangan, dipersilakan tanya Abang Abu apa saja soalan yang awak nak tanya mengenai kewangan. Ada je benda kewangan, insyaAllah tanya. InsyaAllah saya cuba jawab yang terbaik. Alright, kepada anda semua. Dan saya juga doakan anda yang hadir pada hari ini, Allah akan permudahkan urusan anda. Alright. Okay, kita ada Siti Fastima. Kita ada Badrul Lee. Badrul Lee. Alright, Ida Salsa dah masuk dah. Assalamualaikum AA dia. Waalaikumsalam Kak. Apa khabar Kak? Singapura macam mana? Alright. Actually, apa yang Abang Abu recommend untuk buat simpanan kepada anak saya berusia 1 tahun? Anak tu tak boleh simpan. Usia 1 tahun macam mana anak awak nak simpan? Awak kena simpan. Alright. Yang baiklah kalau pada pandangan saya, yang something yang berguna untuk dia dan juga kita adalah awak mengambil satu takaful untuk dia. Pada usia yang muda macam ini, kita ambil satu takaful untuk dia, kita simpan. Saya tak jual insurans, saya tak jual takaful, tapi saya rasa itu adalah satu yang baik untuk kita mulakan simpanan untuk dia. Mungkin RM100 sebulan dapat satu takaful yang mendapat satu pulangan yang baik untuk dia masa mungkin dia umur 20 tahun, 30 tahun, dia ada satu amount yang dia boleh gunakan untuk perniagaan dia, perkahwinan dia, pelajaran dia, apa saja yang dia boleh gunakan sebagai modal. Alright, jadi itu adalah saya punya cadangan untuk awak mulakan dengan satu takaful ke, right, insurans yang berlandaskan syariah untuk disimpan. Dia lebih kepada menyimpan. Alright, kita start benda tu untuk menyimpan, sebab dengan persimpanan ni juga dia dapat banyak benefit daripada benda tu, insyaAllah. Alright, jadi itu yang saya rasa yang terbaik. Alright, Alhamdulillah AA dia cakap Singapore okey. Okey, Kak apa ni, Kak Ida. AA dekat bank, ni ada soalan. Abdul Ham tak ada soalan Okey, AA dekat bank biasa ada insurans takaful kan. Apa beza ejen yang di bank dengan ejen yang di luar sana? Sama je. Cuma di bank mereka akan menjual takaful yang diorang produce ataupun yang dia ada link. Contohnya Maybank ataupun apa-apa bank. Saya tak nak sebut bank lah. Bank ni dia bekerjasama dengan satu insurance company. Jadi dia akan mula menjual insurance company punya produk. Sebab tu dia sama je, dia tak ada apa-apa beza. Cuma orang di bank ni mungkin dia dapatlah some points ke, some commissions ke. Tapi ejen memang dia punya pekerjaan. Jadi memang dia dapat commission daripada apa yang dia lakukan tu. Jadi tak sama. Cuma bila dekat bank mungkin dia tak dapat hubungi kita lagi lah kan. Mungkin yang hubungi ni orang lain. Dia bukan orang yang menjual dengan kita. Tapi ejen ni dia lebih servis pada klien dia. Dia akan mula servis, dia akan mula call, tanya dia, macam tu lah. Dia lebih pada saya, insurance agent ni akan sepatutnya dia memberikan khidmat yang lebih baik, the after sales yang lebih best. Itu pandangan saya seharusnya macam tu lah. Tapi kalau tak bagi, maksudnya agent tu tak menjalankan tanggungjawab dia dengan betul. Tu je lah yang saya boleh bagi. Alright, okay, Assalamualaikum. Apa beza insurans pendidikan dengan PTPTN? Insurans pendidikan dah macam tak ada lagi kot. Dia education policy yang sebenarnya saya tak berapa pasti sekarang dah ada ke ataupun dimansuhkan ataupun diubah dengan benda yang lebih kepada investment link. Kena check. Alright, PTPTN pula adalah satu skim di mana kerajaan akan memberikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan bantuan pinjaman untuk pelajaran. Tapi at the same time, PTPTN telah memperkenalkan skim-skim tertentu supaya mereka boleh meletakkan duit di dalam tabungan mereka supaya disampai satu masa mereka kalau tak cukup mereka boleh pinjam. Dia macam tu. At least dia ada satu simpanan yang dia dah mula tabungkan dengan SPPNI or something like that. Ada 2-3 boleh check dekat PTPTN punya website. AA, loan ASB masih okey kah untuk situasi sekarang? Macam Abang Abu cakap, loan ASB tu bagus, tapi ambil loan kena ikut kemampuan kita.
Kalau kita ni mampu untuk RM100, ambillah loan yang sebenarnya kita boleh bayar RM100. Kalau kita ni mungkin boleh simpan RM200, dan ambillah loan yang sebenarnya kalau dikirakan kita boleh bayar RM200. Jadi kita tengok berapa kemampuan kita untuk mengambil ASB tu. Bukan sebab kita berhak menuntut RM200,000 ASB, kita mula ambil RM200,000 dan kita mempunyai satu halangan untuk bayar dia setiap bulan. Itu yang masalahnya. Jadi pada pandangan Abang Abu, dia masih okey kalau kita ada kemampuan untuk kita nak bayar setiap bulan tu. Sebab ASB adalah satu lagi cara pelaburan pasif yang quite safe dan juga tak perlulah kita fikir banyak dengan risiko dia. Alright? Cuma kita fikir pulangan je, kita tak fikir risiko, sebab insya-Allah benda tu kurang risiko dia. Dia adalah antara risiko yang paling rendah lah dalam table investment. Alright, itu yang saya boleh bagi. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun tekan 1,200 lebih love. Jadi saya dengan senang saya boleh actually berkongsi dengan anda semua. Sekejap lagi ilmu otot wang yang ke-6 hari ini kita nak bincangkan keteguhan kewangan. Macam mana kita nak mantapkan teguhkan wang kita, itu yang akan berlangsung sebentar lagi ni, insya-Allah. Right? Dan terima kasih kepada semua yang bertungkul lumo tekan love sampai 1255. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Kita ada Kak Asna daripada Seremban. Dan kes di Seremban meningkat, tapi kita doakan mudah-mudahan semua rakyat Malaysia, negara Singapura, negara di rantau ni dan juga seluruh dunia ni, mudah-mudahan sikit hari lagi kita akan digembirakan oleh Allah dengan menghilangkan COVID ni, insya-Allah. Right? Kita doakan mudah-mudahan kembali kita kepada masa di mana kita boleh berjumpa dengan orang tanpa kita boleh berpelukan, dengan saudara mara kita boleh bersalaman, kita boleh kembali solat dengan saf yang rapat. Semua ni akan dikembalikan balik. Dan kita sebenarnya diuji oleh Allah untuk kita melihat nikmatnya. Kita ni selalu bila benda tu dah tak ada, baru kita rasa nikmat dia tau. Kan? Jadi ini juga masa untuk kita merasai nikmat-nikmat yang kita dulu dapat, sekarang dah tak dapat, kan? Jadi lepas ni kalau benda tu Allah bukakan balik, Allah bagi balik, kita akan sangat bersyukur, insya-Allah. Right? So Muhammad, antara saham lokal dan forex, mana berbaloi buat masa sekarang ni jika ingin trading? Saya tak galakkan forex sebab saya tak minat forex. Jadi saya tak tahu. Alright, saham lokal pun sekarang ni dalam keadaan spekulasi. Kalau awak nak melabur, dan awak kena mula melakukan fundamental analysis, awak kena look at the financial, semua ni awak kena tengok, dan kemudian awak decide mengikut keadaan value semasa. Kalau value dia adalah undervalue, maka awak boleh invest sebab fundamental kuat. Mungkin mengambil masa-masa yang satu jangka masa untuk dia kembali naik, tapi bila dia naik, anda akan meraihkan keuntungan. Itu cara dia. Tapi kalau nak buat trading, then it's a speculative. Saya tak ada satu kaedah untuk nak bagi awak untuk speculate untuk mendapatkan yang terbaik. Biasanya dengan mendapat news-news yang semalam dah keluar. Semalam kita dah tahu news, hari ni masuk, kita buat, kita keluar. Ataupun kita masuk, kita rugi, kita keluar. Dia macam tu. Jadi trading ni perlu ada satu speed tau. Satu speed. You nak buat trading ni, you kena ada speed. Speed ni, dan speed ni bukan technical tau. Dia lebih kepada news. Awak boleh meramalkan sesuatu dengan news. Jadi sebab tu saya tak berapa minat. Bila dulu memang saya ni memang trader. Saya trader. Satu hari saya akan masuk 15 hingga 20 kali tau. Serius. Aku panggil bukan satu counter. Saya akan masuk banyak counter. Lepas tu saya jual ni, saya beli kat sana, saya jual kat sini. Macam bermain judi. Jadi bila kita buat trading tanpa ada ilmu satu sistem yang betul, maka ia akan bertukar menjadi judi. Jadi sebab tu saya mula jauhkan diri sangatlah daripada trading ni, melainkan saya betul-betul ada duit dan kita buat investment yang betul. Maksudnya saya memang nak trade, tapi saya bukan trade kontra whatever, tapi saya trade dan saya boleh hold, lepas tu saya boleh jual balik. Mungkin itu adalah cara permainan, lebih kepada permainan mid term. Kita tak panggil dia dia bukan day trader, tapi dia adalah trader. Dia adalah seorang trader. Trader ni seorang peniaga, kan? Seorang peniaga saham. Dia peniaga saham, dia ada pelabur saham, dan dia ada trader saham. Day trader ni dia day trader. Dia day trader. Saya tak panggil dia day trader, saya panggil dia speculators. Alright. Day trader ni dia sebenarnya trader. Trader ni bila dia cakap day trader, dia akan invest, tapi mungkin dia tak jual pada hari tu.
dia akan jual pada hari-hari yang lain. Faham tak? Itu trader. So kita kena faham apa yang kita buat sebelum kita menentukan diri kita nak buat apa. Alright? Jadi buat masa sekarang saya memang tak akan bagi apa-apa apa kata orang tu, tip lah konon-konon ini boleh, saya tak akan bagi benda tu sebab itu terpulang pada anda sendiri. Pada saya cuba jauhkan diri sedikit daripada forex sebab pada saya ustaz saya cakap benda tu taklah kena. Saya bukan cakap awak salah siapa yang trade saham tu atau forex. Pada saya ini adalah pendirian saya dan saya selalu cakap rezeki ni Allah yang punya. Allah boleh bagi dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara. Jadi saya tak perlulah sebenarnya untuk takut untuk meninggalkan sesuatu yang memberikan saya was-was. Itu saya punya prinsip saya lah. So saya harap dia memberikan jawapan kepada Muhammad Fahmi. So tapi sekarang kalau pada trader yang pandai speculate, this is the time that you can make a lot of money. Sebab di US banyak orang buat duit bila masa-masa macam ini. Bila dia ada spekulasi, dia ada pergaduhan, dia ada pertingkahan, dia ada debate, dia ada itu ini, dia akan menjadikan rancak, right? Rancak turun atau rancak naik kan, dua-dua boleh buat duit. Tapi perlu ada ilmu yang betul lah untuk tu, right? Okay, kita juga nak jemput Doris Tan, welcome to our live show. Right, I want to welcome you. If you have any questions that you want to ask, please ask. I'm answering question at this moment before I go into my topic today, which is like otot yang ke-6 hari ini kita akan cinta. Okay, the best is Biak Duit. Thank you Abu. Right, Biak Duit adalah satu program yang awak boleh check dekat saya punya Facebook page ni. Awak tengok, kalau suka awak join terus. Memang best. Ataupun pergi pada profile saya, awak terus boleh join program tu. Memang best. Alright, kita juga ada bagaimana pendapat AA berkenaan StashAway dan Wahid Robo Advisor. Okay, sebenarnya benda tu adalah the future. Okay, future of investment, future of trading, future of like doing fintechs. Dengan fintechs punya teknologi, so semua benda-benda yang dulu hanya dikuasai ataupun dinikmati oleh pelabur-pelabur besar ataupun institution punya pelabur, investors of institution, dia orang mempunyai peluang untuk benda-benda macam ni. Tapi dengan kedatangan fintech, dia menjadikan benda-benda ni dia juga nak market apa kata orang tu, the retail market tau, the mass market. Sebab institutional ni dia ada risiko dia. Bila dia invest, dia boleh keluarkan balik dan dia boleh pergi tempat lain. Right? Sebab tu ramai company-company yang besar, dia mempunyai satu kesukaran untuk nak mengekalkan investor-investor institutional ni. Jadi mereka ni boleh berubah kan. Jadi apa mereka cuba buat adalah sekarang ni mereka cuba nak dapatkan juga the mass punya investment. Yang kecil-kecil ni. Tapi kecil-kecil ni bila kita kumpul banyak-banyak, dia dah besar sangat. So itu sebab benda-benda company-company ni cuba juga mengambil satu peluang daripada fintech punya teknologi ni untuk dapatkan market. So itulah sebenarnya seperti StashAway yang sebenarnya dia cuba untuk orang simpan secara StashAway. Tapi benda-benda ni dia bukan bank, dia bukan bank, tapi dia adalah satu company-company pelaburan. Maksudnya mereka ni punya license adalah under Security Commission, di mana mereka boleh melaburkan duit. Dia tak boleh simpan duit. Dia tak boleh simpan. Dia kena melaburkan pada mana-mana ni. Jadi apa yang kita bagi duit kat dia, dia akan laburkan dalam akaun awak lah. Tapi akaun awak tu, duit tu tak akan ada dalam akaun awak. Dia akan ada di semua akaun-akaun yang diorang ada. Jadi itu. Dan Wahid, pada Abu Wahid Invest adalah, pada saya dia sebagai satu platform simpanan online. Kalau macam di offline kita ada tabung kan, kita masuk tabung, dapat duit lebih masuk tabung kan. Pada saya Wahid Invest adalah tabung online. So ada duit lebih, saya just transfer kat sana. Ada duit lebih sikit, transfer kat sana. So macam sikit-sikit kita buat bisnes, ataupun kita dapat satu transaction ada sedikit lebih kurang kita ada 50 sen, kita mungkin untung 220 tu saya akan ketepikan, 200 kita masuk. Jadi 20 ni akan masuk ke Wahid Invest. Itu saya punya teknik dan cara lah. Sebab saya anggap benda ni sebagai satu simpanan, tabung simpanan yang juga memberikan pulangan yang bagus. Kalau tengok saya punya pulangan dah 17%. Like average lah. Average dalam masa 3, 4, 5, 6 bulan ni saya dapat which is 17%, which is like quite okay for
for an investment, simpanan ni saya rasa that is very very okay, right? So itulah yang Abang Abu nak share lah tadi dengan siapa tadi, dengan Badruli. Alright, now jadi ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan boleh teruskan. Kalau tak, saya juga nak bagi otot pada hari ini, otot yang ke-6, otot keteguhan kewangan. Kita dah bincangkan 10 otot, 10 otot. Dalam 10 otot fitness kewangan ni, saya dah cerita 5 sebelum ni, dan hari adalah hari yang ke-6, dan saya nak ceritakan keteguhan kewangan, iaitu mantapnya. Kita kena pastikan kewangan kita ni mantap, teguh sangat. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk kita memantapkan kewangan kita supaya kita menjadi fit kewangan kita. Alright, yang kita nak ceritakan kat sini. Dan saya juga nak welcome Dan Lipis, Siti Sife dan Cho Paseng, Cho Poseng, juga Ian Root dan Lah Zirah juga ada kat sini. Terima kasih kerana datang. Kita bagi tepukan untuk anda untuk menjenguk Abang Abu sekejap. Alright, kalau anda rasa nak stay kat sini, stay saja, tanya soalan. Dan hari ni best sangat kita tanya soalan pasal pertama, apa minyak wangi awak suka, tak ada kena-mengena, itu adalah break the ice. Dan kemudian ada soalan-soalan yang dikemukakan, alhamdulillah diberikan jawapan juga. Dan segmen yang ketiga adalah untuk kita meneguhkan kita punya fitness kewangan. Dan hari ni hari yang ke-6 dalam fitness kewangan peribadi. Alright, yang Abang Abu memang ada di www.abangabu.com, awak boleh pergi check, ataupun di Facebook saya sendiri. Alright, dapatkan detail dan awak boleh register untuk benda ni. Dilakukan dalam masa 3 bulan, 6 bulan, 100 hari, depend on you, right? Because it's do it yourself. You decide macam mana awak nak mula praktikkan benda-benda ni. Sangat menarik benda ni. Dan sebagai satu ni saya buat 3 saja daripada 10 saraf yang ada. Kalau tengok kat sini kita ada 10 saraf. Alright, ini namanya saraf. Kita ada beberapa saraf dan saya ambil hanya 3 saraf untuk saya bincangkan kepada anda setiap hari 10 tu. Hari ni yang ke-6, 3 saraf. Alright, boleh? Bersedia saya harap anda faham lah. Tak faham, ulang balik dan fahamkan benda ni. Dan sekarang saya nak awak share dulu kepada member-member awak sekarang, ataupun start a watch party. Saya tengok adik-beradik saya ni, dia watch party dia macam kurang sikit. Dia tekan watch party kerana dia adalah satu cara untuk kita mengenalkan page ataupun profile kita pada orang lain. Hanya dengan share party sebenarnya you attract a lot of people to your page. Tanpa awak sedari, mereka sedang melihat apa yang Abang Bu cakap di page anda. So you actually like every time you rajin buat watch party ni sebenarnya mengembangkan awak punya your page to other people. So people start to follow you lepas tu, insyaAllah. Alright. So kita juga ada Asya Abdullah, Hamnisa Muhammad, Hamsia Muhammad dan Asya Abdullah, Surina Saad dan Yusuf Katan juga ada kat sini. Kita bagi mereka some DJ horn untuk memberikan anda, right? Okay. Dan saya nak masuk terus ke keteguhan kewangan. Alright. Dalam ni 3 benda. Okey, sebab saya nak anda mencapai matlamat financial independent ni, tapi perlu dijalankan dengan fitness. Kita perlu ada fitness. Alright, dan pertama, soalan ataupun akar yang pertama kita perlu memastikan kita mantap benda ni adalah, 1, semua borang cukai telah saya filekan. Ada tak borang cukai ni awak dah filekan? Ke awak memang tak ada file cukai? Sebab borang cukai ni perlu kita filekan supaya kita ada, kita tahu. Macam sekarang ni lebih baik senang tau, sebab semuanya online, semuanya soft copy. Jadi kita boleh letakkan benda tu dalam awak punya soft copy. Malahan kalau di Singapore you ada you punya apa SingPass tu. Dalam SingPass semua berkait-kait dengan kerajaan, dengan apa ni semua ada kat dalam situ. So one file saja you boleh actually check balik, you boleh download yang lama-lama dan sebagainya lah. So pastikan awak dah filekan semua, dan juga awak telah pastikan semua cukai yang perlu diselesaikan awak dah selesaikan. Awak filekan dan awak selesaikan. Kalau itu awak lengkap buat, maka awak boleh bagi awak 10 out of 10. Skala dia 1 hingga 10. Kalau memang confirm lah, memang semua file aku ada semua, tak ada lagi hutang-hutang cukai ni, memang aku tahu exactly berapa, then awak bagi awak 10. Tapi kalau tak tahu, awak ni macam blur, awak memang tak ada file, even belum register dengan LHDN ke apa, dia awak kosong. Awak kosong. Dan awak kena mula fikirkan
macam mana saya nak dapatkan 10 out of 10 dalam statement yang saya bagi tadi. Ini dinamakan juga checklist fitness. Checklist fitness kewangan, di mana ada 10 otot yang kita perlu kerjakan. Dalam 10 otot ni kita juga ada urat-urat dia yang perlu kita betulkan aliran darah dia. Itu yang sedang kita langsungkan kat sini. Itu yang pertama. Nombor 2 ni, saya tidak mempunyai situasi kewangan yang saya abaikan atau tidak beri perhatian. Kadang-kadang kan, banyak benda kewangan ni kita ambil mudah tau. Kita tak take it serious. Contohnya bayaran elektrik, bayaran lampu, bayaran telefon, bayaran internet, bayaran syarikat pembersihan ni. Semua ni kita tak beri perhatian. Dan kadang-kadang sebab kita tak beri perhatian, akhirnya dia meningkat dan meningkat dan meningkat sampai tu masa mungkin dipotong. Sebab kita tak beri perhatian. Kita sibuk dengan banyak benda sampai kita lupa yang sebenarnya benda-benda seperti ini perlu kita beri perhatian. Jadi, saya nak awak bagi skala 1 hingga 10 markah di dalam statement atau checklist yang saya bagi baru sebentar tadi. Yang ini saya tidak mempunyai situasi kewangan yang saya abaikan. Tak ada. Atau tak beri perhatian. Kalau memang semua memang awak lengkap, awak ada, awak tahu bila nak bayar dan awak dah bayar, every month awak dah buat auto debit contohnya. Alright, dan semua benda-benda ni sebenarnya kalau buat dengan betul, maka awak dapat 10 out of 10. Tapi kalau tak, mungkin kosong, atau awak sendiri menilai diri awak dalam statement tadi berapa yang boleh kasih diri awak. Dan lepas tu fikirkan apa yang perlu kita buat untuk kita memantapkan keteguhan kewangan yang otot tu. Dan yang ketiga saya nak bagi yang the last one kepada anda adalah, saya sedar trend dan ramalan kewangan dunia. Bagaimana ia boleh memberi kesan terhadap kewangan saya. Saya faham apa yang sedang berlaku dengan kewangan dunia sekarang. Saya tahu sangat. Dan bagaimana dia boleh impact saya. Kalau saya dah melabur dalam satu benda dan keadaan dunia ni membuatkan saya macam saya faham, saya memang tak boleh. Saya kena keluar, saya kena cut loss, saya kena invest, saya kena buat sesuatu yang lain. Awak tahu ke tak tahu? Kalau awak tahu yang sebenarnya apa perlu awak buat untuk memastikan awak punya kewangan awak ni awak tahu apa kesan dia dan awak tahu apa nak buat, dan awak 10. Awak tahulah, contohnya sekarang, sekarang dalam unit trust ni keadaan teruk ni, so aku nak shift, aku nak transfer, aku nak, dia panggil satu term lah dalam unit trust, aku tak tahu, aku lupa. So dia just like shift from this account to this account. Alright, lepas tu mungkin bila ekonomi tengah bagus, okay, aku rasa yang ni tak memberikan faedah, aku tukar balik kat sini. Benda ni ada juga dekat Wahid dengan banyak-banyak, tapi diorang ada limitation. Maksudnya awak tak boleh suka sekati hari ni awak buat, besok nak buat balik, tak boleh. Dia kena bagi sama. Sebab tu saya cakap awak kena faham apa yang awak buat. Alright? Jadi awak juga tahu tak apa trend yang sedang berlaku dalam dunia pada hari ini, dalam dunia kewangan. Jadi jangan terlibat dengan benda-benda yang memberikan pulangan. Ramai orang tergoda dengan pulangan. Apa pulangan yang aku dapat ni? Dia tergoda, dia ofensif. Tapi itu adalah satu cara yang tidak baik, tidak betul. Cara yang betul sebenarnya adalah, untuk melihat macam mana saya boleh rugi. Boleh tak bagi saya cara-cara saya nak rugi? Saya boleh rugi dalam pelaburan ni. Apa yang saya maksud ni macam mana? Apa yang boleh buat aku rugi? Tunjukkan aku. Kalau dia tak tunjukkan awak, maksudnya dia sedang menipu. Sebab setiap benda yang kita buat pasti ada kebolehan untuk untung dan kebolehan juga untuk rugi. Jadi awak kena tanya. Lepas ni orang datang investment dengan awak, tolong invest, saya ada investment ni, boleh tak awak nak invest kat saya? Awak tanya macam mana boleh rugi? Boleh tak kau tunjuk aku mana yang boleh rugi? Tunjuk aku macam mana aku boleh rugi? Kalau dia tak boleh tunjuk benda rugi, maksudnya dia menipu. Alright, tak payah beli dengan orang tu. Minta maaf lah, saya macam cakap benda yang betul. Switch fund, switch, betul tu. Saidatul Hadijah, the switch. Dia panggil switching lah. Kita switch to that, this. Tapi itu kena ada knowledge juga. Awak tak boleh buat dengan suka hati awak. So, itu yang saya namakan. Awak tahu tak trend sekarang? Apa trend kewangan yang sedang berlaku? Dunia baik, Malaysia baik, rantau Asia baik, industri baik. Semua ni awak kena faham. Kalau awak ni nak melabur dalam sesuatu pelaburan. Alright? Iman AS, Syahidi Zain, Amir dan Amal. Dia tengah ni dia tengah apa? Dia tengah bagi tahu member-member dia, tengok dia ni cerita pasal kita lah, awak ni, awak tengok. Alright, okay Saidatul, thank you very much. Dan kita ada lagi 6 minit. Jadi itulah 3 benda yang saya nak bagi awak untuk awak melihat balik statement-statement yang saya bagi tadi.
apa skala 1 hingga 10, berapa awak boleh bagi dalam setiap statement 3 yang saya bagi, dan ada lagi 7 dan juga 90 lebih 100 lah. Dia total 100 checklist dalam do it yourself financial peribadi kewangan anda. This is something yang saya nak awak dapatkan, alright. Dan juga bagi yang mungkin ada masalah simpanan, dapatkan buku Simpan Challenge 30 tips praktikal untuk menyimpan RM1,000 dalam masa 30 hingga 90 hari, yang memang terbukti sangat best sangat. Dia punya practical tips, dengar tu, practical, dia bukan tips-tips teori, practical. Bagi yang nak, awak boleh komen dekat sini, nanti tim akan contact anda dengan maklumat seterusnya. Bagi anda yang nak benda ni, just komen saya nak aja, dia akan actually like contact anda selepas saja live ini. Dan bagi anda yang mungkin nak juga memahami dan apa kata orang tu, faham sangat kita cerita pasal kewangan, cerita pasal, kita nak baca dalam bahasa Melayu, benda ni, buku ni dalam bahasa Melayu, Rich Dad Poor Dad, tulisan Robert Kiyosaki ni. Bagi yang berminat juga, alright, kalau anda nak, awak just letak saya nak buku mana yang awak nak, buku ni ke ataupun nak package ni. So awak bagi tahu apa yang awak nak dan komen saja. Senang saja, komen saja. Alright, nanti kita akan hubungi awak macam mana awak boleh dapatkan ketiga-tiga atau salah satu, dan juga harga. Saya bagi tahu harga juga. Yang ni at this moment promosi dia RM97 saja, sebab harga sebenar adalah RM299. RM97 sebab dia adalah do it yourself punya benda. Jadi bila awak dapatkan benda ni, awak boleh plan bila awak nak buat apa, dan dapat juga email harian dalam bentuk email juga akan dapat. Awak dapat package ni, awak akan juga dapat dia punya dia punya benda ni, iaitu dia punya trackers. Tracker dia juga, kita akan bagi tracker untuk anda. Dan juga awak dapat formula 1 juta punya DVD percuma. Yang tu satu. Yang ni harganya RM30, kalau termasuk penghantaran RM40. Alright, ringgit Malaysia RM40. Dua-dua sama. Alright, dua-dua sama termasuk penghantaran. Awak nak, kalau awak dua beli, penghantarannya satu je. Maksudnya kalau 40 awak bayar 70 je, dapat dua termasuk penghantaran. Dan bagi yang nak satu-satu je, yang ni pun 40, yang ni pun 40. Alright, siap dengan penghantaran, iaitu post. Sebab kita buat physical book. Jadi kalau anda nak, awak boleh komen nak saja dekat bawah ni, dan saya akan contact. Siapa yang nak, tolong komen nak supaya kita boleh contact balik anda. Alright, so itu dia yang kita nak just like kongsikan pada anda pada hari ini. Alright, so kita juga Azim semua buku best ni. Sebab dia dah ada buku tu, jadi dia tahulah best. Dia dah baca buku Robert, buku Abang Abu, dah praktik melihat. Dan buku ni saya cakap, dengan mempraktikkan benda-benda yang saya ajar dalam ni, awak boleh dapat balik untuk semua yang awak bayar ni. Semua buku-buku kalau awak bayar ni, semua boleh dapat balik dengan hanya mempraktikkan benda-benda yang saya adakan dalam ni. Alright, sangat praktikal, sangat berjaya actually, like it's a proven strategy yang membuat ramai orang yang terperanjat dengan hasil daripada praktikal buku ni. Jadi saya nak anda, kalau nak, komen nak, nanti kita akan contact anda, alright, untuk dapatkan buku ni. Alright, dan sebagai something yang istimewa untuk anda, apa yang saya nak buat adalah hari ini siapa yang komen nak hari ini saja, dalam kita bagi RM30. Maksudnya tak bayar postage. Postage kita akan absorb. Maksudnya Abang Abu akan absorb duit penghantaran hanya RM30 sahaja untuk anda yang buat decision pada hari ini. Buku ni saja RM30 saja. Alright, untuk anda nak dapatkan buku yang boleh memberikan pulangan yang sangat luar biasa, insya-Allah. Alright, so itu sajalah yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini. Kita dah sampai 9.59 pukul 10. Dan hari ini di Abang Abu Mekanik Wang, pukul 11 ada program live juga, pukul 12 ada program live, pukul 2 ada program live, pukul 4 ada program live. Hari ini banyak program live akan berlangsung di page Abang Abu Mekanik Wang ni. Jadi kalau anda memang ada benda, sebab lepas ni dia akan cerita pasal anak-anak, macam mana kita nak mendidik anak-anak kita, ataupun musim cuti sekolah ni, tak tahu nak anak-anak nak hantar kat mana, program apa yang ada. Alright, kita akan bincangkan dalam
2-3 episod daripada speaker-speaker, daripada adik-beradik punya, kalangan adik-beradik yang akan berkongsi dengan anda semua mengenai apa yang mereka nak cakap-cakap. Sekejap lagi, jadi tunggu pukul 11 nanti ada lagi, pukul 12 pun ada, pukul 2 pun ada, pukul 4 pun ada. Jadi 4 slot untuk hari ini insya-Allah akan berlangsung di sini. Alright? So itu saja daripada Abang Abu. Alright, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan Abang Abu pada ketika ini. Alright, saya sangat-sangat teruja dengan anda semua. Mudah-mudahan Allah SWT akan terus merahmati dan memberkati segala usaha kita dalam menjadikan diri kita untuk berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan segala kekayaan, segala benda yang kita dapat ni, kita akan gunakan segala benda ni di dunia untuk mendapat kejayaan di akhirat. Seperti menderma, seperti bersedekah, seperti berinfak, seperti berzakat, seperti berwakaf. Benda-benda yang akan kita mula letakkan sebagai dream board kita. Ini adalah dream yang aku nak capai. Aku nak sedekah banyak ni, aku nak zakat setiap tahun banyak ni, aku nak berwakaf, aku nak berinfak setiap bulan macam ni. Jadi benda-benda ni letakkan sebagai satu matlamat ataupun visi kita supaya kita dapat juga dunia dan juga akhirat sekali. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, 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 best.